Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Mereka jauh dengan Al-Quran. Al-Quran mereka baca, tuan-tuan. Persoalan, apa kita rasa ketika kita baca Quran? Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, ia menyatakan buah pada ilmu itu amal, dan buah pada amal itu zaukun. Zaukun ni rasa. Kita baca Quran sebab kita nak khatam, tapi apa perasaan kita ketika kita membaca Al-Quran? Ini dikatakan tadabbur. Orang yang tadabbur Quran, tuan-tuan perasan tak? Kita pergi Madinah, ada satu masa kita pergi Madinah, kita ziarah makam Nabi, kita menangis di esak-esak. Ada satu ketika kita pergi depan makam Rasulullah SAW, kita tak rasa apa. Tuan-tuan ada terfikir tak perkara ni? Dan saya minta tuan-tuan fikir, kenapa semalam aku nangis? Kenapa hari ni aku tak ada rasa apa-apa? Saya nak bawa kepada Quran. Ada sahabat yang mendengar ayat Al-Quran lalu pengsan. Ada sahabat yang mendengar ayat Al-Quran lalu mati. Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerap apabila membaca suratul A'la, Nabi nangis. Ketika itu jatuh air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membasahi janggut Sayyidina Rasul. Tuan-tuan, kita baca Quran apa perasaan kita? Ataupun kita sekadar membacanya? Sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, dalam kitab Tahzibul Atraful Hadis, apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya orang yang salah tetapi tidak meninggalkan kejahatan fahsyat dan mungkar, Nabi kata orang ini bukan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala illa bu'da. Mereka adalah orang yang semakin jauh dengan Allah, bukan makin dekat. Tetapi insan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dengan Allah. Yang ni yang kita tak mahu, tuan-tuan. Yang ni kita tak nak, tuan-tuan. Masya Allah. Siapa lagi? Hati yang orang yang telah dimatikan oleh Allah dan mulut akan dimatikan oleh Allah, tidak ada masa memikirkan perkara agama. Dalam diri dia tak ada ruang untuk perkara agama. Macam mana ya umat sekarang? Macam mana ya? Macam mana ya? Tak ada ruang dalam akalnya. Tidak ada ruang di dalam akalnya, di dalam benak fikirannya memikirkan tentang perkara agama. Selalu orang cakap, kalau orang mati, gigi palsu kita ni buka atau kita bawa sekali, tuan-tuan? Buka kan gigi palsu kan? Pasal apa buka, tuan-tuan? Kita punya bukan buat murah, tuan-tuan, 1,000 lebih. Atas bawah 1,000 lebih, tuan-tuan. Kerajaan 200. Tak sampai pun. Orang cakap apa, tuan-tuan? Palsu. Betul tak? Palsu tak boleh bawa, ustaz. Sebab yang asal baru boleh bawa. Baik, saya nak bawa tuan-tuan, dunia ni ibarat rumah sewa. Kita duduk rumah sewa. Rumah sewa ni, tuan-tuan, kita besarkan, kita tambah dapur, kita cat, kita bubuh security, kita bubuh CCTV. Jiran sebelah cakap apa, tuan-tuan? Gila orang ni. Kenapa jiran kita kata kita orang gila? Sebab kau cantik kan bukan rumah kau, kau besar kan bukan rumah kau, yang ni rumah sewa. Kalau tuan rumah hambat kau keluar, 1 sen kau tak dapat. Kau nak lawan undang-undang pun tak boleh. Sebab rumah ini rumah agak-agak kita bukan duduk rumah sewa ke, tuan-tuan? Agak-agak kita tidak dihambat daripada dunia oleh tuan dunia ini. Agak-agak kita tidak dihalau oleh tuan dunia ini. Mamluk ya.
Sebab itu gigi palsu orang tak bawa. Kawan-kawan ni palsu tuan-tuan. Kawan yang betul mana dia? Kawan yang boleh sama-sama kita di jannah Allah. Ni kawan palsu. Kalau kita nak tahu kawan ini kawan yang boleh sampai ke jannah Allah, dia tak akan bawa kita keluar daripada syurga Allah. Dia akan bawa kita masuk ke dalam syurga Allah. Dia akan bertahan. Cara mana? Perkataannya tidak akan keluar perkataan-perkataan yang boleh mengeluarkan kita daripada syurga Allah. Ini sahabat. Semasa kita hidup tuan-tuan, berapa kali kita jumpa kawan kita yang ingatkan kita tentang Allah dan Rasul. Semua sembang pasal hal dunia. Mana ada tuan-tuan yang ingatkan kita tentang Allah dan Rasul? Kita dah tua. Berapa banyak qul huwallahu ahad yang kita kumpulkan? Dalam dunia, kita punya kereta nak datang surau, kita akan kunci. Betul tak tuan-tuan? Sebab apa kita kunci kereta kita? Takut orang ambil, hilangnya orang ambil. Tidakkah satu hari besok ada orang ambil kereta kita? Dan mesti kena ambil. Siapa yang ambil kereta kita? Siapa yang ambil rumah kita? Siapa yang ambil duit kita? Orang yang paling baik dengan kita. Tak gitu? Mau tidak mau kita akan tinggalkan juga benda itu, dan orang akan rampas daripada kita. Benda yang kita sayang dia akan rampas secara paksa. Apa yang kita bawa? Kain kapan 7 helai? Kain kapan 3 helai? Ada bawa kereta tuan-tuan. Tuan-tuan pakai Velfire tuan-tuan 300,000 lebih. Ambil yang baru sekali lah 500,000 lebih. Tuan-tuan masa mati tuan-tuan naik Velfire atau kereta jenazah? Naik Velfire lah bye. Buka seat depan, buka seat tengah, buka seat belakang. Lagi selesa naik Velfire. Pasal apa nak naik Toyota Hiace juga? Pasal apa nak naik Toyota Hiace? Nissan Urvan. Kita naik Velfire. Takutkan kereta kita masa dunia. Tidak. Ini menunjukkan bahawa hakikatnya kamu ini kosong, kata Allah. Kamu ini kosong, kata Allah. Yang kamu banggakan semua akan kamu tinggalkan secara paksa setelah aku halau engkau daripada tempat ini, kerana tempat ini aku punya, kata Allah. Tempat ini aku punya, bukan kamu punya. Dalam keran memang nama kita, tapi hakikatnya bukan kita punya. Macam rumah sewa. Jadi apa yang akan kita bawa menghadap hadrah Allah? Tuan-tuan, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kita, kau sayang aku? Sayang. Apa tanda kau sayang aku? Bilal bin Rabah dia boleh cakap, ya Rasulullah, ini tanda pada badanku. Bekas-bekas parut aku diseksa oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Abdurrahman bin Auf boleh cakap, ya Rasulullah, ketika hijrah Abu Lahab dan Abu Jahal tidak benarkan aku membawa jutaan hartaku untuk mengikut engkau, ya Rasulullah. Faman kanat hijratahu ila Allah wa rasulih fa hijratahu ila Allah wa rasul. Aku tinggalkan semua hartaku, ya Rasulullah, demi engkau dan demi Allah. Lalu sampai di Yathrib, aku meminjam kepada orang Ansar 100 dirham. Lalu aku berusaha berniaga sehingga aku dapat lebih kekayaan daripada kaya aku sewaktu di Makkah. Abdurrahman bin Auf boleh cakap, tuan-tuan. Sayyidina Ali boleh cakap, ya Rasulullah, aku letakkan nyawaku untukmu, ya Rasulullah, ketika peristiwa hijrah. Kalau kita nak cakap apa? Ya Rasulullah, aku selawat 100. Satu hari 100, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku selawat kepada engkau fi kulli yawmin 100 marrah. Itu tanda kasih engkau kepada aku. Itu yang bolehkan engkau ada
kelayakan untuk menerima syafaat aku? Apakah itu yang boleh aku bagi kau syafaat? Lama lagi orang lain hantar borang, tuan-tuan, kalau dalam dunia. Satu syarikat buka satu kerja, tawaran kerja, tuan-tuan, yang hantar borang ramai. Tuan-tuan, bukan SPM, PhD. Kita bawa SPM, tuan-tuan, orang lain bawa PhD. Engkau ni layak tak layak ni? Boleh cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian? Allah ya Karim.